tinggi. Pada zaman itu kebanyakan masyarakat Arab ketika itu buta huruf. Allah sebut dalam Al-Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Allah lah yang mengutuskan pada satu bangsa yang buta huruf itu seorang rasul. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna ummatan ummiyah la naktub wa la nahsib. Kami ini adalah bangsa yang buta huruf. Kami tak tahu menulis, kami tak tahu nak mengira. Sebabkan ramai masyarakat Arab ketika itu yang tidak mampu untuk nak menghafal, tidak mampu untuk nak menulis, maklumat yang mereka terima itu mereka akan hafal. Kita ni bila mana terlalu depend pada teknologi, maka kita punya hafalan akan semakin lama semakin lemah. Bila kita depend pada hafalan, lama-lama hafalan kita juga akan improve, dan hafalan kita makin lama akan makin kuat. Sebab tu kalau kita tengok misalnya pada hari ini, saya ingat lagi pada zaman mungkin ayah saya dulu, zaman tu handphone canggih-canggih macam hari ini tak ada. Bila nak pergi jalan, pergi mana-mana, tak tahu nak pergi mana, dia akan bawa map. Tengok map, cari satu persatu jalan, tahu landmark, ingat. Jadi sampai sekarang pun ayah saya yang mungkin tua tu, bila nak pergi mana-mana tak payah pakai Waze pun okey. Tapi saya sampai ke hari ini, walaupun tempat tu saya dah ulang alik beratus-ratus kali, saya tak boleh tanpa Waze. Contohnya saya nak pergi ke Shah Alam, saya dah beratus kali pergi Shah Alam, tapi kalau tak ada Waze, saya tak akan sampai. Dan pernah satu ketika tu, saya dah kat Shah Alam tu, bateri habis, tak dapat nak charge, hujan, ya Allah, pusing, tak dapat nak keluar pun daripada Shah Alam tu. Sebab saya tak ingat dah jalan. Nak kata manusia ni terlalu depend pada teknologi akan melemahkan dia punya hafalan dia. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, ramai daripada kita yang dah depend pada teknologi yang ada. Kita dah tak hafal Quran. Berbanding dengan kalau kita tengok pada zaman dulu, masyarakat dulu, kita tengok kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, mereka ni akan hafal Al-Quran, hafal hadis dengan hafalan yang sangat luar biasa. Bukan cerita yang mitos, tapi kalau kita baca semua cerita para ulama dulu, macam mana daya hafalan yang Allah kurniakan kepada mereka, amazing. Saya dulu mungkin bila dengar kan orang kata Imam Syafi'i macam mana dia hafal, dia boleh dengar sekali, setiap daripada kelas dia tak payah tulis, dia ingat setiap apa yang guru dia cakap. Kita dengar, baca lagi kisah imam lain, Imam Bukhari, banyak. Kalau kita baca mungkin kalau bukan puluhan, ratusan daripada kisah para ulama ni yang menceritakan tentang bagaimana luar biasanya memori dia. Abu Zur'ah, seorang ulama hadis, meninggal tahun 277 Hijrah. Dia kata, aku kalau pergi ke pasar, aku akan tutup telinga. Kenapa? Sebab dia kata kalau dia pergi ke pasar, dekat pasar tu adalah orang menyanyi-nyanyi, macam kita lah pergi shopping mall, ada bunyi muzik itu dan ini. Dia kata aku tutup telinga, sebab kalau aku tak tutup telinga, aku automatically akan ingat semua lagu-lagu tu. Walaupun dia tak nak hafal, tapi sebab dia dengar, dia terus ingat. Dan banyak kisah para ulama yang luar biasa dulu macam ni. Ada yang kata, aku ingat apa yang aku tulis 50 tahun lepas, kat mana buku aku tu disimpan, tulisan aku tu setiap satu baris, setiap satu helaian, semua aku ingat. Bila kita dengar Al-Bukhari, dia beritahu, aku ingat 200,000 hadis Nabi SAW seolah-olah di depan mata. Maksudnya memang sangat-sangat ingat. Jadi bila kita baca dulu, saya kan fikir, is it logik benda-benda ni? Adakah benda-benda ni semua mitos mata-mata? Tapi bila kita kaji balik zaman dulu, punya suasana dengan zaman sekarang punya suasana berbeza. Kerana pada zaman dulu, especially pada zaman jahiliah, pada zaman Nabi SAW, ramai lagi daripada kalangan masyarakat ketika itu buta huruf. Kerana mereka buta huruf, mereka terpaksa untuk nak ingat apa yang disampaikan kepada mereka. Sebab tu kalau kita dengar syair-syair pada zaman jahiliah dulu, sebahagian syair yang ada digantung lagi di Kaabah dulu dan dikumpulkan sekarang menjadi satu buku,
Amazing. Macam mana para ulama boleh hafal syair ni dengan sekali baca sahaja. Jadi para sahabat dulu hakikatnya mereka ini tidak perlu sangat untuk nak menulis. Kalau perlu pun tulis, mereka akan catatkan pada masa tu tak ada lagi teknologi kertas-kertas ni. Dia akan catat pada tulang belulang, dia akan catat pada kulit, dia akan catat pada pelepah-pelepah kurma sebagai satu catatan ataupun rekod. Tapi tak semua sahabat yang menulis semua hadis Nabi. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata tak ada seorang sahabat pun yang lebih banyak hadis dia daripada aku melainkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Fa innahu yaktub wa ana la aktub. Kerana dia tulis dan aku tak tulis. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi yang dikurniakan kelebihan, Nabi SAW doakan supaya Abu Hurairah ni dah tak lupa dah. Maksudnya bila dia dengar apa yang dia dengar tu, dia tak akan lupa. That's why Abu Hurairah kemudiannya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, walaupun dia berhijrah kepada Nabi SAW lebih lewat, iaitu sekitar tahun 7 Hijrah. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis hadis-hadis Nabi SAW. Sampaikan satu hari itu dia bagi tahu, kuntu aktub kull shay an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tulis semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Sampai datang beberapa orang Quraisy, dia datang kepada aku, dia kata, buat apa nak tulis semua apa yang Nabi SAW cakap? Nabi SAW kana yatakallam birridha wal ghadab. Nabi bercakap dalam keadaan yang marah, Nabi bercakap dalam keadaan yang suka. Maksudnya Nabi ni, dia kata, manusia. Buat apa nak tulis semua? Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian pergi datang berjumpa dengan Nabi SAW, mengadu. Dia kata ada orang datang kata jangan tulis semua. Nabi beritahu, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq. Nabi kata kat dia, tulis. Kemudian Nabi bersumpah bahawa apa yang keluar daripada mulut aku ni semua adalah hak. Maksudnya benda yang benar. Sebab tu kalau kita jumpa orang yang kaji tentang hadis Nabi SAW, kita akan jumpa tentang catatan Abu Bakar As-Siddiq, catatan Abdullah bin Amr bin Al-As, catatan Ali bin Abi Talib, menunjukkan bahawa hadis Nabi SAW hakikatnya telah dicatat pada zaman Nabi SAW lagi. Cuma kebanyakan tradisi pada masa itu semua dengan hafalan. Dan daripada hafalan itu mereka sampaikan kepada generasi seterusnya, dan kepada generasi seterusnya, dan kepada generasi seterusnya, sampailah zaman hadis itu mula dibukukan secara kemas macam yang sampai kepada kita pada hari ini. Tetapi pada zaman Nabi, kalau kita tengok, Nabi sampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat umpama Abu Hurairah radhiyallahu an disampaikan kepada generasi sahabat, generasi tabi'in yang lain. Tabi'in ini iaitu golongan yang berjumpa dengan sahabat, beriman dan meninggal dalam Islam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan mempunyai lebih daripada 800 anak murid. Sebagai contoh, salah seorang anak muridnya iaitu Sa'id bin Al-Musayyib, meninggal tahun 94 Hijrah. Abu Hurairah sampaikan hadis pada Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in sampaikan pula kepada generasi yang seterusnya. Contohnya salah seorang daripada anak murid dia, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab Az-Zuhri kemudian sampaikan kepada generasi seterusnya. Ibnu Shihab Az-Zuhri meninggal 124 Hijrah. Sampaikan kepada generasi yang seterusnya. Dan salah seorang anak murid dia sebagai contoh, Al-Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah, yang mana kemudiannya Imam Malik menulis sebuah buku hadis yang dinamakan sebagai Muwatta. Okey. Jadi pada zaman Nabi SAW asalnya tak ditulis. Ditulis tetapi secara tak formal, tak meluas. Dicatat dengan catatan yang kat sana kat sini, pelepah-pelepah dekat tulang belulang.
sampailah kepada setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya selepas daripada era zaman pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.